Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat sambung kuliah kita dalam kitab Sakaratul Maut. Pertanyaan 16, tidak no? Tak silap saya 16. Muka surat 113 teh. Dia je. Pertanyaan 16. Okey, apakah pertanyaan yang ke-16 ini? Apakah suami isteri boleh memandikan satu sama lain? Bukan mandi masa hidup. Masa hidup tuan-tuan tak ada masalah. Lepas jima' boleh mandi sama sendiri. Yang ni cerita pasal dah mati. Boleh tak suami mandikan jenazah isteri dia, ataupun isteri dia mandikan jenazah suami dia? Tuan-tuan, kawan yang baik bukan kawan yang boleh kita pinjam duit. Bukan kawan yang boleh selalu makan, minum kopi tengok TV. Itu bukan kawan yang baik. Kawan yang baik ialah kawan yang boleh kita mandikan jenazah kawan lagi bila dia mati. Kawan yang boleh sembahyang jenazah kita. Kawan yang boleh bawa masuk kita dalam kubur baca doa. Kawan yang boleh buat tahlil kemudian berzikir mendoakan kesejahteraan kita dalam kubur. Itulah kawan yang paling baik. Kita kawan yang paling baik siapa? Kita boleh pinjam duit kata, oh dia tu baik sungguh lah, no. Aku tak ada duit dia bagi pinjam, aku tak ada duit dia pinjam. Kawan tu yang hak bagi pinjam duit tu sembahyang pun tak. Itu bukan yang baik. Jadi tuan-tuan, bagaimana isteri ni, suami ni boleh mandi tak? Jawapannya, suami berhak memandikan mayat isterinya, boleh. Dan isteri berhak memandikan mayat suaminya, boleh mandi, no. Jadi kalau isteri kita mati, kitalah mandi jenazah isteri kita. Tapi kita kena tahulah tuan-tuan, macam mana nak mandi. Bukan macam mandi biasa, kan? Dia ada cara dia, ada kaedah dia, ada cara tertib dia, macam mana nak mandikan jenazah isteri kita. Dan nak mandi jenazah isteri kita lebih baik sebab kita tahu keaiban isteri kita. Sebab tu orang yang mandi jenazah, saya nak ulang, mestilah dia ini amanah. Jangan duk cerita keburukan orang yang dimandi. Ni mandi-mandi, dipegang-pegang, keluar-keluar kita cerita. Dulu dia ni gangster, jerekah orang punya kuat, rupanya satu kan. Tu tak boleh, no. Mencerita keaiban mayat tak boleh, kecuali tuan-tuan kita cerita tentang kebaikan dia, ataupun kita cerita ni untuk ambil aktibar orang lain, jangan sebut nama. Tu tak ada masalah. Tapi jangan sebut nama, untuk aib tuan-tuan mayat. Jadi orang yang mandi kena amanah. Sebab tu orang yang mandi jangan cakap benda yang tak elok, kan? Allahumma ighfir lahu, kalau boleh masa siram jenazah tu Allahumma ighfir lahu, kalau lelaki lah. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allah. Masuk kita gosok tu doa, jangan duk sebut benda tak elok. Doa sebab malaikat turun ketika jenazah dimandikan. Malaikat akan mengaminkan apa saja yang kita sebut. Jadi masa mandi tu Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Saya cerita tak tahu, asal 2 bulan lepas Ustaz Dusuki, ingat tak? Abang Haji cerita yang Ustaz Dusuki cerita dalam YouTube. Tak cerita, you know, tapi saya cerita dalam tempat yang lain.
Ustaz Dusuki dia ceramah dalam YouTube, saya tengok saya teriak tuan. Sebab apa? Sebab Ustaz Dusuki ni kawan dia mati di Kelantan. Inilah kawan yang baik. Bila dia balik di Kelantan, rupanya kawan dia mati. Bila kawan dia mati, dia nak mandi jenazah kawan dia. Itu kawan yang baik kan, boleh mandi jenazah kita ni, kawan main pegang. Allah, kawan ni bila tahu tuan-tuan apa keburukan kita, dulu kita pernah mencuri sekali, dia tahu, jadi dia mandi kita, dia boleh doa, ya Allah, dia ni dulu dalam hati dia jahat ni, ampun dosa dia ya Allah. Kawan tu boleh doa. Jadi Ustaz Dusuki ni bila kawan dia mati, dia balik, dia nak mandi jenazah kawan dia. Rupanya kawan dia ada 5 orang anak. 5 orang anak ni anak yang soleh. Bila sampai dekat rumah, anak 5 orang ni habaq kat Ustaz Dusuki, Ustaz, kami tahu Ustaz balik ni nak mandikan jenazah ayah kami. Ni Ustaz nak mandi jenazah kawan lah, tapi hari ni Ustaz, ayah kami ni dia didik kami elok, anak yang soleh. Kami kalau nak, kamilah nak mandi jenazah ayah. Ustaz jangan mandi. Ustaz maksud Ustaz kena pergi mandilah. Ustaz jangan mandikan jenazah ayah kami. Ustaz tengok apa kami buat. Kalau tak betul Ustaz tegur. Kalau tak betul Ustaz tegur. Jadi 5 orang ni anak ni angkat jenazah ayah, anak lelaki. Kalau jenazah ayah anak angkat, dia angkat dengan kasih sayang bang. Kalau kita angkat orang, dia angkat sebab apa? Lepas mandi dapat duit. Macam kita semayang jenazah 4 takbir RM4 orang Pulau Pinang, orang Kedah pun sama, Allah Akbar, Allah Akbar, lu orang duk tunggu dah, saya dapat sampul RM4. Di Johor tak ada tuan, bagus juga orang Johor. Di Selangor pun tak ada. Kita utara ya, semayang dapat duit. Sebab tu kalau tuan-tuan tiap hari semayang 4 kali, banyak duit tu. RM4, Pak Imam RM20, talqin RM20. Itu tapi dia ni anak angkat dengan kasih sayang bang. Bila angkat jenazah ayah, mereka nak letak tempat mandi, ada tempat letak. Anak tak letak atas tempat mandi. Anak 5 orang ni buat apa? Mereka lunjuk kaki. Bila lunjuk kaki, anak ni letak jenazah ayah atas riba. Inilah anak yang soleh, letak atas riba. Bila letak atas riba, anak nombor 5 ambil ayam, juris jenazah ayah ni. Bila juris jenazah ayah, anak nombor 5 kata apa? Ya Allah, masa hidup ayah kami ya Allah, dia mandikan kami ya Allah, tak pernah pun dia mungut. Hari ni kami mandikan jenazah ayah kami ya Allah, kau jadilah ayat yang kena jenazah ayah kami ni jatuh ke bawah. Ayat ini mengampunkan dosa ayah kami ya Allah. Itulah anak yang soleh bang. Kita anak kita duduk di luar mandi jenazah kita pun tak. Yang duduk dalam bilik mandi tu semua angkat tangan, amin, amin, amin. Kemudian tuan-tuan, Ustaz Dusuki kata, saya tengok, saya mengalir air mata. Dah mandi tuan-tuan, dah elok mandi, mereka angkat jenazah ayah dengan kasih sayang, mereka letak atas kain kapan. Bila letak atas kain kapan, makcik, abang, kakak, anak nombor 4, dia kata apa? Ya Allah, masa hidup ayah kami ya Allah, dia bergadai bergolok ya Allah, nak beli baju raya kat kami ya Allah. Ayah bukan senang. Hari ni ya Allah, kami pakaikan dia dengan kain putih ini ya Allah. Kau ampunlah dosa ayah kami seperti mana putihnya kain kapan ini ya Allah. InsyaAllah tuan-tuan, yang duduk dalam rumah tu semua amin, amin. Ini cara tuan-tuan kita ziarah jenazah, bukan sebut benda yang tak elok. Amin, amin. Bila amin, amin, Ustaz Dusuki kata, saya duduk dalam majlis tu berlinang air mata saya. Kemudian dah siap kapan tuan-tuan, anak 5 orang tanggung jenazah ayah. Bila tanggung jenazah ayah, anak nombor 3, ya Allah, masa hidup ayah kami ya Allah, dia dukung kami ya Allah, tak pernah jemu ya Allah, hantar pergi sekolah sampai tingkatan 15 tahun, 18 tahun, tak pernah ayah ni merungut, aku tak mau hantar hang. Ayah tuan-tuan, saya nak tanya, ada tak kita ayah merungut?
hantar anak, tak ada. Malahan tuan-tuan, kalau anak kita sakit pergi hospital, doktor kata apa? Anak kamu ni tak ada harapan untuk hidup. 2 bulannya, tiap-tiap malam ayah akan doa apa? Ya Allah, lepas semayang, anak ni ya Allah, Engkau nak ambil nyawa dia ya Allah. Ya Allah, aku sayang dia ya Allah, Kau gantikan nyawa aku ya Allah. Bagi dia hidup ya Allah, aku mati pun tak apa ya Allah. Betul tak ayah? Ni tuan-tuan ayah ini sayangnya. Tapi tuan-tuan bayang, ayah kita sakit 3 bulannya. 3 bulannya pergi hospital, kita pergi hantar tuan-tuan, dialisis kata. Seminggu 2 kali. Mai bulan kedua, kita duduk atas tingkap semayang juga. Apa kita doa? Ya Allah, aku dah hantar ayah aku ni 2 bulan ya Allah, aku tak mampulah ya Allah. Ya Allah, kalau Kau nak ambil nyawa ayah aku, ambil ya Allah, aku redha. Ni doa bagi ayah mati cepat sebab tak tahan hantar. Ni bila dah tanggung ni, ya Allah, kami tanggung ayah kami ya Allah, dia dukung kami ya Allah, tak pernah jemu ya Allah. Hari ni kami tanggung dia ya Allah, Kau jadilah berat tanggungan ini ya Allah, mengampunkan dosa dia sebagai seorang ayah ya Allah. Yang duduk di luar rumah tu semua angkat tangan, amin, amin, amin. Tuan-tuan, doa orang hidup kepada doa orang mati, Tuhan makbul bang. Tak ada tolak, tak ada hijab. Kita pergi ziarah mayat, doa pun tidak kadang. Allah, tuan-tuan. Kemudian bila dah usung sampai di masjid, mayat letak depan masjid, anak nombor 2 jadi imam, angkat takbir, Allahu Akbar, dia baca Fatihah, Allahu Akbar, dia selawat, Allahu Akbar. Anak nombor 2 nak baca doa ini, dia sebab Allahumma ghfir lahu. Mungkin dalam hati dia apa? Ya Allah, ampunlah dosa ayah kami ini ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu, kasihanilah dia ya Allah. Kemudian Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna. Dah habis, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian baca doa. Ketika anak tu baca Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayit, anak ni dia translate dalam bahasa Melayu. Ya Allah, janganlah Kau seksa ayah kami ya Allah di alam barzah ya Allah, ampun dosa dia ya Allah. Yang duduk dalam majlis semayang jenazah semua menangis tuan-tuan, semua teriak, semua pakai kesat air mata, termasuk Ustaz Dusuki. Saya tengok dia ceramah, saya bawa kereta, air mata saya mengalir, teriak tuan-tuan. Isteri saya duduk sebelah, dia tak awak abang duduk teriak. Saya kata, hang tak teriak, bah tuan tengok. Dia pun tengok satu-satu, tengok-tengok, dia pun teriak juga. Dia kata, lebih kurang aku teriak. Akhirnya macam mana tuan-tuan? Bila mayat itu dibawa ke kubur, 5 orang anak ni pegang jenazah ayah. Wak turun tuan-tuan. Bila wak turun, anak nombor 1, Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabatta ruhahu wa anta a'lamu sirran wa ala niyatahu, Allahumma faghfir lana wa lahu ya Allah. Apa doa dia? Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa ayah kami ini ya Allah. Sambil waktu turun tu, ini anak yang soleh. Kita jenazah ayah kita mati, kita tak tengok pun tuan-tuan. Orang lain waktu turun doa pun tak baca bang. Doa anak kepada doa kepada ayah mustajab tuan-tuan. Kan disebut idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Di antara apa tuan-tuan? Waladun salihun yad'u lah. Anak yang doa. Ni anak pegang ni doa ni. Takkan ayah nak kena azab bang? Anak ni, anak. Woi anak oi. Pegang. Bila dah siap, mereka pusing jenazah ayah. Anak nombor 1 buat kumpulan tanah. Ambil ketui tanah yang pertama, letaklah supaya mayat itu akan mengiring belah kiblat. Bila letak depan muka anak nombor 1, ya minha khalaqnakum, dalam doa dia, ya Allah, daripada tanah inilah ayah kami dijadikan. InsyaAllah. Ambil lagi seketui tanah, letak dekat belakang, wa fiha nu'idukum, kepada tanah inilah ayah kami kembali ya Allah.
Kemudian ambil seketul lagi, letak dekat tulang sulubi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah inilah ayah kami akan dihidupkan semula. Yang duduk atas kubur tu, amin, amin bang. Inilah sahabat yang baik, semua amin. Dah siap, mereka tutup jenazah, buat turun tanah. Bila buat turun tanah, anak nombor 1 baca talqin, katalah nama Abdullah. Ya Abdullah ibnu Harun, dia kata, ini ayah kami ya Allah. Masa hidup dia ya Allah, dia tak pernah tinggal solat ya Allah. Dia selalu datang masjid ya Allah. Dia ayah yang soleh, mendidik kami anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, dia tinggalkan bukti di dunia ini ya Allah, iaitu anak yang soleh. Anak yang soleh itu kami 5 orang ya Allah. Ya Allah, melalui tangan anak ini, ampunlah dosa ayah kami yang dalam kubur ni ya Allah. Yang duduk atas kubur tu, amin, amin, tuan. Menangis semua. Lalu 5 orang anak ini berpeluk di atas kubur. Bila berpeluk, semua yang duduk atas kubur teriak, bang, inilah hebatnya seorang anak. Alhamdulillah, saya tengok video tu, saya menangis tuan-tuan. Ini kalaulah seorang suami boleh mandi jenazah isteri dia, hebat kita. Tapi sebab tu kalau boleh kan, suami kena mengaji lah. Bila mengaji, kita tahulah cara nak mandi jenazah isteri kita atau suami kita. Kemudian disambung lagi, telah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah, ini hadis sahih, dan Ibnu Haiban, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya bahawa hari sebelum beliau meninggal. Ni saya nak cerita tuan-tuan, di saat Nabi nak mati. Hadis ini ambil daripada Sahih Bukhari. Nabi nak mati tuan-tuan, Allah bagi dia sakit 13 hari. Diceritakan Nabi nak mati ni, sakit dia bukan macam sakit orang biasa. Sakit Nabi dikatakan 2 kali daripada sakit orang biasa. Itu Nabi tu tuan-tuan. Ketika dia nak meninggal 13 hari tu, maka dikatakan, seandainya kamu mati sebelumku, nascaya aku mandikan kamu. Yang ini dia kata dekat siapa? Dekat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, 13 hari ketika Nabi nak mati, Nabi bersama dengan para isteri dia telah muafakat. Mereka mesyuarat, mereka tengok Nabi ni sat-sat pensan, sat-sat pensan. Lalu mereka decide supaya Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi mati di rumah Sayyidatina Aisyah. Tapi saya nak cerita, di saat Nabi nak mati, apa Nabi buat? Beliau menziarahi perkuburan Baqi' Al-Gharqad, lalu memberi salam kepada ahli kubur pada malam yang gelap gelita. Nabi tuan-tuan, dekat dia nak mati, dia pergi ziarah kubur. Sebab apa? Bila ziarah kubur, kita ingat kita nak mati. Ni tuan-tuan, kita nak ingat Allah macam mana? Kita ziarah masjid, kan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingat Allah lembut hati. Fazakir in nafa'ati zikra tanfa'ul mu'minin, kan? Fazakir, ingat, kita ingat, itu manfaat orang beriman. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfur. Fazkuruni, kamu ingat akan Allah, Allah akan ingat kita. Kita nak ingat mati, ziarah kubur. Kita nak bagi Allah ingat kita, macam mana? Kita kena ingat Allah. Macam mana nak ingat Allah? Ni yang kita main masjid ni, bila cerita tentang nak mati baru teringat, ya Allah, aku ni bakal jenazah. Tuan-tuan, kita bakal jenazah bang. Jangan doa hebat, bakal jenazah. Bila main masjid, kita diperingat tentang mati. Ya Allah, aku nak mati, baru teringat Allah. Sebab tu fazkuruni azkurkum, kamu ingat Allah, ingat kita dengan kita ingat Allah. Kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana nak ingat Allah? Kita main mengaji. Maka dikatakan oleh Nabi, masalul ladzina yadhkurunallah, bandingan orang yang ingat Allah, kamasalil ladzi la yadhkurunallah, dengan orang yang la yadhkurunallah, tak ingat Allah. Kamasalil haya wal mait, seperti mana hidup dan mati. Kita main mengaji ni tuan-tuan, seperti mana hidup. Dulu kita mati, kita main mengaji, bukan kita hidup, sebenarnya hati kita hidup. Qalbun kita ni, qalbun, bukan kalbun.
qalbun, qaf. Kalau qalbun hati, kalau kalbun anjing. Jangan silap sebut. Quran ni silap sebut makna berbeza. Saya pernah baru ni seorang tu imam baca, wa idh qala Ibrahim. Tuan-tuan, Quran silap panjang makna berbeza. Melayu hang panjang pendek pun sama. Contoh, kalau saya menyanyi lagu Jamal Abdillah, hampa jangan susah hati, sebab aku dulu pun penyanyi juga. Jamal Abdillah, malam menanti siang, siang menanti malam. Kita faham kan? Malam menanti siang. Kalau saya panjang, malam menanti siang, makna sama. Ataupun malam menanti siang, sama. Tapi Quran lain. Quran, wa idza qala Ibrahim, dan berkatalah ia tu apa? Ibrahim. Tapi kalau kita panjang, wa idza qala Ibrahim, qala tu maksud dia telah berkatalah dua orang. Tengok, sebab tu kena mengaji bang. Bila kita mengaji ni, hati kita ni akan hidup. Baru kita la ilaha illallah, aku baca lama ni tak betul ya Allah. Ni hati ni hidup, bukan kita hidup. Hati kita hidup. Qalbun kita hayyun, hidup, bukan kalbun. Kalbun tu anjing yang duk heboh baru ni tu. Kan? Orang main Muharram pegang kepala anak yatim. Setiap rambut Nabi kata kita pegang kepala anak yatim, Tuhan ampun dosa seperti mana rambut kepala anak yatim di kepala. Pegang kepala, ampun dosa kita mudahnya. Tapi ada orang main Muharram pegang kepala anjing. Bengong deh. Aku heran tu. Ni apa cerita? Sebab apa tuan-tuan? Manusia akhir zaman, Nabi kata memegang agama seperti mana bara api. Manusia akhir zaman buat maksiat seperti mana angin lalu ya. Angin lalu. Kita buat maksiat tak rasa apa. Sedangkan memegang tuan-tuan akan anjing najis mughaladah, kita mengundang dosa besar. Bila kita buat dosa besar tuan-tuan, megang benda yang benar, mughaladah yang buat dosa. Bila buat dosa, ingat bala umum turun. Allah akan datang bala umum. Bila bala umum semua kena. Tuan-tuan tengok, dulu mana ada tsunami? Lah ada tsunami lah Malaysia. Dulu ada puting beliung tak? Tak ada. Penang tuan-tuan, kena puting beliung. Kemarin Pala Batas kena puting beliung ni. Tak pernah dalam sejarah Malaysia ada puting beliung turun. Kita duk tengok dulu tornado di mana? Luar Amerika. Lamai Penang lah. Lepas ni pantang pauh pula. Hamba duk jaga. Nampak tak? Manusia ni sampai macam tu. Bila Allah kata tak boleh, yang tu nak buat. Macam baru ni di Masai, saya di Johor, nak baca khutbah, tak bagi baca khutbah. Saya pun pila nak kereta 20 minit lagi ni. Tiba-tiba pengurusi telefon, Ustaz, malam ni kuliah maghrib dibatalkan. Saya tak pasal apa. Kami dihantar oleh kerajaan negeri Johor melalui polis. Ketua polis pergi jumpa pengurusi masjid surau. Kalau Ustaz Abdullah Khairi main ceramah, 2 trak FRU sampai. Pengurusi saya kata jangan takut, tak apa, saya bukan penceramah politik, saya penceramah bebas. Ustaz, saya takut Ustaz. Pasal apa? Sehari dia tembak gas pembenih mata. Saya kata tak apa, biar kita pejam mata, mulut saya bukan boleh tutup. Hampa pasang telinga sudah. Tak boleh Ustaz, sehari bahaya. Itu macam mana? Rupanya mereka takut pelajar politeknik, sebab sebelah politeknik main. Dengan izin Allah, pelajar politeknik main hadir hampir 3,000 orang. Main dengan seluar. Mana yang boleh lah, mereka WhatsApp ya. Pakak main support Ustaz Abdullah Khairi, pakak main turun semua. Main pakai kain ada, main pakai baju, main pakai seluar jin semua. Hari tu jin tak ada seluar. Pakak main support. 3,000 orang hadir. Esoknya hari Jumaat, saya dijemput baca khutbah sampai dengan majlis agama dengan video semua cukup. Ustaz tak boleh baca khutbah. Tuan-tuan, agama ni nak pegang macam bara api tu. Susahnya nak sampai agama ni. Sampai macam tu. Ustaz tak boleh baca. Saya kata saya mai jauh ni buat muka baik ah. Saya nak baca boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Pengurusi dia tak boleh. Nanti macam mana? Dah mai jauh. Kalau tak boleh biar aku baca kat masjid batu berkui kan? Dalam hati kan? Boleh ha? Tak boleh Ustaz. Lah ni kami benarkan Ustaz bagi tazkirah. Tazkirah lah.
Saya bagi tazkirah, saya buat suara, saya pandai buat suara mendayu sikit kan, buat cerita bagi sedih, teriak satu masjid. Bila teriak, saya kata pengurusi, boleh tak jauh khutbah? Tak boleh, saya tak boleh. Boleh juga. Saya tanya, mana timbalan mengurusi? Timbalan boleh tak? Timbalan tu berani. Ustaz, boleh. Timbalan pengurusi rampas kuasa, tuan-tuan. Boleh Ustaz? Bila kata boleh, saya kata ni ada seorang dah bagi, saya nak baca khutbah, saya main jauh, saya bukan ahli politik, 20 minit dah bagi saya baca khutbah. Sebelum tu tuan-tuan, dia habaq dah, Ustaz baca khutbah sekali, Ustaz baca teks kan, suruh baca teks. Allah, teks ceroi. Saya teks mana teks, saya tak mau, boleh tak? Tak boleh Ustaz, kena baca Ustaz. Tadi Ustaz lupa doa sultan. Tak apa, doa sultan saya baca. Tu Ustaz, saya tak mau. Tak, saya tak mau. Ustaz tengok sudah, buat tengok pun tak mau. Saya kata macam tu. Lah ni Ustaz pegang lah. Saya terpegang lagi tak mau. Lain kali kau suka Ustaz. Naik khutbah 20 minit teriak tuan-tuan, bukan saja orang Johor teriak, Bangladesh pun teriak. Dalam hati saya, Bangladesh lebih faham daripada orang Johor. Saya cerita tentang mana milik kita, mana milik kita dalam khutbah. Dengan izin Allah tuan-tuan, lepas sembahyang, rupanya khutbah saya ni didengar bukan saja dalam masjid, sound besar, isteri-isteri mereka di rumah. Tuhan buka pintu hidayah. Ada seorang isteri telefon, tolong balik lah ni juga sekarang, balik. Mai jumpa Ustaz, tolong Ustaz, isteri saya suruh balik, suruh Ustaz tunggu. Saya kata pasal apa? Ustaz tunggu lah. Dalam hati, mampu pasal bini dah main serang aku bah. Dalam hati, kita pun tunggu Ustaz, tunggu lah. Ustaz tunggu Ustaz ni, baik kata elok. Dia kata baik Ustaz. Balik, rupanya isteri dia dengar tuan-tuan mana milik kita. Dia buka satu gelang emasnya, nah pergi bagi kat Ustaz untuk mahat tafi Ustaz. Dia memang, Ustaz, isteri saya Ustaz dengar khutbah Ustaz, rantai ni Ustaz untuk arwah mak ayah dia, dia wakaf untuk sekolah Ustaz dia tuan-tuan. Saya dapat hari tu 2 rantai emas. Allah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ni genggam buat agama ni nak macam bara api, Nabi kata zaman. Susah dalam hati saya, ya Allah, nu nak sampai Islam depa fitnah. Lah keluar pula video apa? Ustaz Azhar Idrus. Lepas ni aku pula apa? Hampa tolong tengok Zat. Ni video ni betul tak betul ni? Lagi keluar dia Ustaz Lah Khairi. Kepala saya, badan dia. Mana nak tahu? Bayang tengok Ustaz Azhar, kepala lain, badan lain. Esok keluar kepala saya, badan penuh bulu dada. Mampu ni mana punya geng main? Dia boleh buat semua kan? Ni pegang agama, Nabi kata akhir zaman seperti mana bara api. Sebab tu tuan-tuan, pegang Islam ni macam mana pegang bara api. Jadi insya-Allah walaupun pegang bara api, tapi kita akan teruskan. Jadi tuan-tuan, kalaulah keluar esok video-video yang tak elok, inilah di antaranya untuk jatuhkan ulama-ulama. Ini akhir zaman tuan-tuan. Tera Ustaz Azhar Idrus pun mereka boleh buat, tambahlah Ustaz Abdullah Khairi. Kalaulah esok keluar, susah, Allah akbar tuan-tuan, tolonglah jangan percaya awal-awal no. Lagi tengok-tengok percaya dia tu memang mampu ya. Di antaranya orang Masjid Batu, orang awal sekali. Tak Allah dia mampu ya. Lain kali mai kuliah tinggal pak cik seorang lah. Pak cik pengikut setia. No. Jadi insya-Allah. Dan saya cukup susah hati bila depa jemput pergi ceramah, kemudian depa bagi hotel. Saya takkan terimanya. Depa kata, Ustaz, hotel kami dah tempah dah. Tak apa, saya doa mana hotel pun. Depa tempah kan. Macam Dr. Badrul Amin baru ni. Tak barulah 2 tahun lepas kan. Depa bagi hotel dekat Kuantan, akhirnya dia pergi duduk, perempuan tu mai serbu nah. Dr. Badrul Amin ditangkap khalwat. Dan jaga Ustaz ni, ya Allah, susah. Saya tengok nak muka depan tak? Abdullah Khairi ditangkap khalwat. Oh ya Allah, takutlah tuan-tuan. Duduk dalam agama ni susah. Dah lah orang nak tumbuk lagi, orang derekah kita lagi. Dah macam-macam. Tapi insya-Allah tuan-tuan, dengan sokongan tuan-tuan, kita harap Allah bagi perlindungan kat kita. Jadi insya-Allah kita teruskan. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an ketika di rumahnya, apa yang berlaku? Beliau menziarahi perkuburan Al-Baqi' ini, ingat akan nak mati, dia ziarah. Jadi kita ingat Allah, kita mai mengaji insya-Allah.
hati kita akan hidup. Ahli kubur pada malam gelap gulita, pada waktu malam dia pergi ke kubur. Tuan-tuan berani tak? Main malam-malam habaq pengurusi masjid, lampu jalan semua tutup. Saya nak pergi jalan, wah sudah mati. Tu Ustaz Abdullah Khairi Derekah, kalau dia keluar kat kubur pasal dia cabut tinggalkan tu. Abang tak lah aman dengan kereta. Aku nampak nak lena, aku mampu. Tak mau bagi lena Ustaz. Dah no. Dia paling kuliah nak lena dah tengok. Nak tambah dah. Gelap no, insya-Allah. Kemudian beliau pulang dengan gelap dah kulit. Kemudian beliau pulang dengan membalut kepalanya kerana sakit kepala dan berucap, "Oh, kepalaku terasa sakit." Tetapi dalam sahih bahawa Aisyah mengatakan, "Oh, kepalaku sakit." Tuan-tuan tengok orang perempuan ni, tuan-tuan, Nabi SAW dikatakan dalam Sahih Bukhari, masa tu ialah masa giliran Maimunah. Tapi Maimunah ni tuan-tuan, dia isteri Nabi yang agak lanjut dah usia. Sampai giliran dia akan tolak tuan-tuan. Maimunah ni, "Pila bang, pila wahai Rasulullah, rumah lain. InsyaAllah aku redha." Tu seorang isteri yang hebat kan. Dia redha ni. Mai giliran dia, "Ya Rasulullah, pergilah rumah mana pun aku redha." Tapi Aisyah, walaupun dia ni isteri Rasulullah, dia ada cemburu. Bila cemburu, masa tu tuan-tuan giliran Maimunah. Maka Nabi balik-balik ni tuan-tuan, dia, "Abang ni kepala aku sakit ni." Aisyah kata apa? "Bukan kepala abang yang sakit Rasulullah, aku ni sakit kepala." Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia nak supaya Nabi duduk rumah dia, bagi panjang sikit, bagi lama sikit. "Aku sakit kepala." Tu yang keluar hadis tu, "Seandainya kamu mati sebelumku, hang mati Aisyah, aku mandi jenazah hang." Ni yang keluar hadis ni. Sebab apa? Aisyah cemburu. Perempuan ni tuan-tuan memang ada cemburu, tambahlah bini banyak. Nah, tu yang saya tetap pada yang satu. Saya menyahut seruan Perdana Menteri satu Malaysia. Tetap yang satu tuan-tuan. Sebab apa? Isteri dia akan cemburu. Bila cemburu tuan-tuan, dia buatlah. Sebab tu orang yang menikah 2-3 jaga. Bila kita nak pergi, Nabi kalau dalam Sahih Bukhari dia kata apa? Ketika Nabi pingsan, Nabi sedap-sedap, Nabi akan sebut apa? "Giliran siapa ini wahai isteriku." Ni supaya adil. "Giliran siapa ini wahai isteriku." Sedap dia ketika 13 hari tuan-tuan, Nabi kerap pingsan, kadang-kadang jatuh pingsan. Jaga-jaga. "Giliran siapa wahai isteriku." Disebutlah siapa-siapa. Takut tuan-tuan tak adil. Kita bini muda, bini tua. Ada orang mai jumpa saya, "Ustaz, saya dah cerai bini saya, dah hampir 2 tahun. Bini tu duk alus tak telefon saya. Bini tu umur 67 lah. Assalamualaikum Ustaz. Apa? Ustaz ni nak tanya boleh tak? Kalau janda nak menikah perlu wali tak? Saya kata kalau ikut Islam, janda yang dah kahwin, maksud dia bercerai ataupun mati suami, mati cerai, maka dia tak perlu pada wali. Loh, majlis agama, lo stang pun tak stang, nak wali macam mana nak buat? Saya kata, makcik umur apa? 67 lah. Dalam hati tua-tua pun gatal orang tua ni. Dalam hati tak sebut lah kan. Ni ustaz ni nak nikah, tu tak ada adik tak? Ada adik 3 orang, semua jantan ni tak. Adik tak mau sign. Adik tak mau sign. Lepas tu dalam hati saya, kenapa dia tak mau sign? Tak tahu dia tak. Orang nak nikah dia mau sign. Lepas tu dalam hati saya, ish, tak mau sign tu. Lepas tu saya telefon Syekh Faisal. Tuan Syekh macam mana? Ada seorang ni nak nikah umur 67. Perlu wali tak? Kena wali dia tak. Walaupun janda, kena dia tak. Ini peraturan Majlis Agama Islam. Tu macam mana ni tak mau sign? Dia kata, Ustaz Habak ada pujuk adik dia. Pujuk suruh sign juga. Dia kata saya, Habak tak boleh. Tak boleh, tak tahu. Saya pun tu macam mana jawab? Tak tahu, aku suka hang nak jawab. Lah Syekh Faisal suruh aku jawab. Aku macam mana nak jawab? Saya telefon dia, makcik, adik boleh pujuk tak? Tak mau Ustaz. Rupanya tuan-tuan, mereka tak mau sign pasal apa? Dia ni tuan-tuan tak ada anak, harta banyak. Bila kahwin, harta esok pi dekat suami kalau mati.
Depa ingat bila orang tua ni mati esok, depa beli kebah. Semua pas dekat adik-adik, depa tak mau sign, Dalam hati saya, bayar-bayar menikah siam lah. Ustaz dia betul dia tak. Lepas tu berapa? Umur 67 nikah siam. Saya pergi balik report dekat Majlis Agama, buat malu. Keluar dekat khuabak, umur 67 nikah kat siam, dia kata. Saya tahu tu tak ada cara lain lah. Dia kata tu lain kali telefon Syekh Faisal juga, Tuan Syekh macam mana? Tak mau juga. Dia kata payah apa bawa suruh dia nikah kat siam. Lah rupanya sama pendapat aku dengan Syekh Faisal. Ni tuan-tuan, sampai susah macam tu nak nikah. Dalam hati saya, ya Allah tuan-tuan. Tapi walaupun dia tuan-tuan dah mati lama dah, dia dapat suami yang baik. Suami itu orang Pulau Pinang tuan-tuan. Suami tu telefon, bakal suamilah, Ustaz dapat tak telefon tadi daripada seorang perempuan? Ya, dia nak menikah dengan saya Ustaz. Saya nak bantu dia Ustaz, saya pun tak ada isteri. Dia susah duduk pondok, nak makan pun tak ada. Jadi ada tok guru pondok yang duduk tu rekomenkan perempuan ni. Saya nak sangat Ustaz supaya dia kahwin dengan saya boleh bantu dia, sebab dia seorang perempuan yang salihah, rajin mengaji, kata. Ini nak bantu ambil umur 27. Tu bukan bantu. Jadi siapa yang nak nikah dua? Makcik, ada yang 67 tak? Nikah 67. Macam bini saya, dia kata kalau nak nikah ambil umur 60. Tobat aku tak mau. Tu baru bantu kan. Dah report dah. Abang pun, abang. Tengok pun tak steam. Minta maaf makcik tu. Tu pun ada juga tuan-tuan. Dah lah tua-tua pakai seksi pun dah. Saya pergi Melaka tu, Melaka Perit tu, Allah, pakai seluar ketat dengan kemur ketat ni. Wah, keban tu. Tu kalau boleh makcik-makcik aduk mengaji jaga. Walaupun kita tua, pakai bagi elok. Biar bagi besar tak apa. Ni pakai seksi tuan. Allah, bukan seksi, seksa. Aku tengok pun tak berkenan lah. Tapi dia tunjuk juga, tengok pergi. Tuan ni dia. Ni tuan-tuannya. Itu apa nama? Sayyidatina Aisyah. Jealousnya. Tetapi dalam sahih bahawa Aisyah mengatakan, oh kepalaku yang sakit. Nabi SAW mengatakan tidak, tetapi kepalaku yang sakit. Ini menunjukkan bercanda, ini dalam bahasa Indonesia, yakni bergurau. Aisyah berkata, seandainya aku mati, aku menduga bahawa engkau akan menikahi lagi sepeninggalanku. Aisyah kata, esok aku mati ni, hang nikah lain lah ya Rasulullah. Cemburu tuan. Aku mati nikah lain lah, no? Cuba tuan-tuan balik dia tanya, ni kalau abang mati nikah lain tak? Isteri jarang menikah. Cuba kakak tanya, bang, kalau saya mati abang menikah tak? Dia kata apa? Tapi dia tak buat lah kan, dia buat nikah. Tidak, hang terus tak menikah pun hangguk dah tengok. Tambah menikah tuan-tuan, tak ada menikah lagi hangguk dah. Nikah lagi dah lagi tengok gatal semua orang tua ni, budak ni dah kena. Tu orang jantan tuan-tuan. Memang ni Aisyah ni dia cemburu. Dia kata kalau ni aku sebut tu, kalaulah aku mati esok, ya Rasulullah kamu menikah lain lah. Tapi Nabi kata apa? Perhatikan kecemburuan wanita. Orang perempuan ni memang cemburu. Memang hingga sesudah mati pun masih cemburu. Sampai Nabi mati pun tuan-tuan, Aisyah ni cemburu. Beliau bersabda, bahkan seandainya kamu mati, aku pasti memandikan kamu. Maka Nabi kata apa? Kalau kamu mati wahai Aisyah, aku mandi jenazah. Allahu Akbar tuan-tuan. Cemburunya seorang perempuan, itu sifat dia. Tapi insya-Allah kalau perempuan ni ada sifat macam ni, dia semburu benda baik bagi kita. Contoh macam mana? Kita orang lelaki main bola, kadang-kadang sembahyang tertinggal. Ni isteri kita ni, bang, tengok jiran sebelah kita tu, waktu maghrib pergi masjid, bang baru balik pada main bola. Abang apa? Tu bagus kan, cemburu benda baik. Abang tengok kawan jiran sebelah beli tudung elok dekat isteri dah, bang tudung pun tak beli kat saya beli semua. Ni cemburu benda baik. Yang tu tak apa, alhamdulillah. Ni cemburu ni walaupun demikian tuan-tuan, Nabi ni dia tenangkan hati isteri dia. Macam mana? Wahai Aisyah, kalau kamu mati aku mandikan jenazah kamu.
Nak bagi apa? Buanglah sifat cemburu tu. Aku nak mati dah sebenarnya. Aku nak mati dah. Kamu tak ingat ke? Sebab itu kita kadang-kadang kan, saya nak abang lah, abang-abang yang ada ni, kadang-kadang kita ada harta, kita akan mati tuan-tuan, bakal jenazah semua. Kalau boleh kita, maksudnya kita hebahkan harta kita masa hidup. Kalau ada harta lah, kalau ada dekat KI 20 ya, tak payah hebah ha? Kan? Kalau ada harta, hebah, maksudnya okey, kita nak anak perempuan ni dapat banyak mana, hebah siap-siap bagi persetujuan. Jangan wasiat lepas mati dia tak ada wasiat tuan-tuan, dia akan jadi faraid. Kita wasiat ni, hampa nu tanah ayah ni, ayah mati esok bagi sama rata nak, kita habaq lah, tapi kita tak hebahkan. Esok bila kita mati tak adanya tuan-tuan, semua faraid balik. Anak lelaki tetap anak lelaki, anak perempuan tetap anak. Kalau nak bagi sama, law ni masa hidup, hebah siap-siap. Pi dekat pejabat tanah, ni panggil anak semua, ni anak perempuan aku nak bagi sama, hampa setuju tak? Kata setuju, maka kita hebahkan, buat sendok. InsyaAllah. Sebab apa tuan-tuan? Takut esok jadi berkelahi. Sebab tu mati saja anak Adam, yang pertama selesaikan masalah harta. Jangan tuan-tuan kata apa ni mati-mati dah, anak-anak pakap geli dah. Bukan, duduk selesai. Ni harta ayah kita ni dah ada hebat dah, macam ni, macam ni. Ini cincin ni macam mana? Ni kalau mak mati, yang ni macam mana? Faraid elok-elok. Bagi selesai. Bila selesai, yang sulung, ni ayah kita ni tinggal satu tanah ni, apa kata yang tanah ni kita wakaf, ataupun yang cincin ni kita wakaf ni, ataupun ayah kita mati, dia haji pun tak pergi, apa kata kita buat badal haji kat dia ke? Ataupun lah ayah kita ni bukan orang kuat ibadat, apa kata duit daripada faraid ni sikit kita ambil, kita pergi dekah ke anak yatim, bantu mak ayah kita. Itu cara anak yang baik. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat macam ni dekat ayah tuan-tuan, mak tuan-tuan, anak tuan-tuan akan ingat tuan-tuan. Saya nak abang, sebab siapa yang buat baik dengan mak ayah, Tuhan bayar cash. Tuan-tuan ingat tak Ustaz Zulkifli, dia cerita dalam YouTube, banyak dalam YouTube ni benda baik. Dia kata apa, ada seorang mai jumpa dia, Ustaz saya ada 4 orang anak. Anak saya didik dengan agama, tapi anak saya hormat saya pun tak. Anak saya cium tangan saya pun tak, makan sekali pun tak. Ustaz, apa salah saya Ustaz, sedangkan saya ada mak, saya hormat mak saya, saya minta maaf dengan mak saya. Mak saya ni selalu sebut aku maafkan kamu. Saya pernah selalu cium tangan mak ayah, pasal apa anak tak cium tangan saya? Ustaz ni kata apa, mungkin ada dosa kot, cuba abang pikat dengan mak kamu. Dia kata saya setiap minggu balik, saya minta maaf dengan mak ayah, pasal apa anak saya tak hormat saya? Dia kata cuba abang fikir tengok. Rupanya dia balik-balik, dia doa, ya Allah, apa salahku ya Allah dengan mak aku ya Allah, kau bagi ilham kat aku. Rupanya dia renung-renung, dia ada dosa dengan mak. Abang, siapa sini ada anak tak hormat dia, abang renung balik dosa dengan mak ayah kita. Mungkin Tuhan bayar cash. Jangan main jumpa Ustaz, anak saya ni Ustaz tak boleh didik pasal apa dah. Renung balik masa hidup muda kita. Jadi dia tuan-tuan renung-renung, rupanya dia ada dosa dengan mak. Esok terus pergi rumah mak, bawa anak ni tak hormat dia tuan-tuan. Bila sampai dekat mak, dia duduk depan mak, dia kata apa? Mak, kalau saya ada dosa dengan mak, maafkan saya mak. Mak ni kata apa? Hang tiap minggu balik, hang minta maaf macam ni lah, aku ampun dah, hang jangan duk minta aku ampun dosa. Kemudian dia kata, Mak ingat tak ketika umur saya 17 tahun? Mak ni terus bertukar muka. Mak ingat tak ketika saya umur 17 tahun, saya pernah kata dekat mak, mak orang tua tak ada otak. Mak, maafkan saya mak. Terus muka mak ni berubah. Mak ni kata apa? Dosa hang aku ampun, tapi dosa hang kata aku orang tua tak ada otak, aku simpan dalam hati, aku takkan ampun dosa hang sampai mati. InsyaAllah aku tak akan ampun dosa hang. Dia kata layak hang kata aku orang tua tak ada otak, sedangkan aku yang melahirkan hang, aku suap makanan mulut hang, aku membesar, hang kata aku orang tua tak ada otak, aku simpan yang ni sampai aku mati, aku tak ampun. Rupanya yang ni mak dia tak ampun. Dia pegang tangan mak, mak maafkan saya mak. Mak kata aku takkan ampun sampai aku mati, ni aku dah tanam dah, aku dah simpan dah, tak mau ampun. Kemudian dia buat macam mana? Dia letakkan tangan atas kaki mak dia, dia tundukkan kepala, mak maafkan saya mak. Dia teriak sungguh-sungguh. Mak ni pegang bau,
mak mana tak sayang anak, angkat. Oleh kerana hang minta sungguh-sungguh, wahai anakku, hari ni aku maafkan kamu. Sebut saja macam tu, dia angkat kepala, dia kata, ya Allah, saya nampak dunia ni begitu luas, lapang, dia kata, lapang seluas-luasnya. Saya pun cium tangan mak, peluk mak, terus keluar. Rupanya anak dia tengok, anak dia 4 orang terus meluru kat dia, pegang tangan, cium. Ayah, kalau kami ada dosa dengan ayah, maafkan kami ayah. InsyaAllah. Bang, ingat bang, siapa ada dosa dengan mak ayah, tengok anak kita ada masalah, tuan-tuan minta maaf dengan mak. Sebut, ingat balik apa dosa kita. Tuan-tuan kena ingat balik. Kalau mak ayah ada, kalau tak ada, doa banyak-banyak. Ya Allah, ampunlah dosa ayahku, ya Allah, ampun dosa mak aku. Dan kalau tuan-tuan ada harta, tuan-tuan buatlah wakaf, buatlah sedekah, kemudian niat pahala kat mak kita. Sebab kita lah anak yang soleh, waladun salihun yad'ula, yang mendoa, yang buat kebaikan. Kita buat benda baik, nah, mak ayah kita dapat pahala. Cuba renung tengok apa yang kita buat untuk tolong mak ayah kita, sebab kita nak mati, tuan-tuan. Kita buat, insya-Allah anak kita esok akan balas balik apa yang kita buat. Anak kita tengok. Jadi tuan-tuan, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ketika mana dia nak mati, dia kata, wahai Aisyah, kalau kau mati Aisyah, aku mandi jenazah kamu. Bahkan seandainya kamu mati, aku pasti memandikan kamu. Arti beliau tidak bercanda, bergurau, bersungguh-sungguh Nabi. Sesungguhnya beliau membayangkan bahawa beliau sudah dekat ajalnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Nabi, tuan-tuan, 13 hari tuan-tuan di rumah Sayyidatina Aisyah. Dan Nabi pingsan, tersedak. Bila sedak, dia akan celup tangan. Rafiqul A'la. Sayyidatina Aisyah disebut dalam Sahih Bukhari, ambil ayat letak dekat dada Nabi. Sebab apa? Ingat, derita sakit Nabi 2 kali derita sakit manusia biasa. Sebab itu sakit ni, tuan-tuan, mengampunkan dosa. Kita kalau sakit, tuan-tuan, bersyukurlah. Sebab zaman Nabi, para sahabat kalau seminggu tak sakit, mereka pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tak sakit ya Rasulullah. Sebab sakit tu gugur dosa. Tapi bukan senang, kena reda. Ada orang menjumpa saya, ustaz, saya sakit, ustaz, wah tak sihat. Dengan sakit lah kita main masjid. Pasal kalau sihat, masjid pun tak main. No, ni abang-abang yang ada ni, ada yang sakit lutut, ada yang go out. Tahu go out? Gout. Ada yang lumpuh pada. Ada seorang sahabat saya tu, tuan-tuan, dia lumpuh ni, pakai kursi roda, tolak main dengar ceramah. Dia kata, ustaz, alhamdulillah saya lumpuh ustaz, saya boleh main masjid. Tapi kalau saya sihat, belum tentu saya boleh main masjid. Bang, reda bang. Ni abang-abang yang ada ni, reda bang. Sebab itu ada seorang ustaz cerita, saya menangis, tuan-tuan. Dia kata apa? Ada seorang hamba Allah, orang nombor 2, dalam satu kilang. Dia ni baru berubah lah, mai kerja pakai kepiah. Bukan saja pakai kepiah, jadi imam dekat masjid kampung dia, rumah dia. Rupanya sebelum dia berubah, dia orang yang cukup jahat. Pernah minum arak, bukan saja pernah minum arak, pernah berzina dengan isteri orang. Rupanya isteri orang yang dia berzina tu, suami dia kerja sekali. Tuan-tuan bayang tengok. Jadi suami ni tahu, kata dia dulu sebelum baik ni jahat lah, pakai kepiah, pergi kerja pakai kepiah, kira buat proyek agama dia, menganjur. Jadi suami ni, yang isteri yang dia berzina ni, tulis dalam Facebook, dia buat macam ni, dia macam ni, melalui Facebook kilang. Dia hantar orang CEO sampailah cleaner semua tahu. Tuan-tuan bayang tengok, nak pergi kerja malu, tapi dia seorang yang reda. Tuan-tuan, ustaz ni pergi mengajar, dia duduk depan. Ustaz ni tahu. Bila tahu, tuan-tuan, ustaz tu tengok, dia relax ya. Ustaz ni kata, abang sihat ke? Ustaz tahu ke cerita saya? Ya. Ustaz, saya reda ustaz. Ustaz kata apa? Reda pasal apa? Ustaz, alhamdulillah ustaz, mereka buka aib saya di dunia ustaz, tapi jangan Allah buka aib saya di akhirat ustaz. Bagaimana saya nak jawab di hadapan Allah? Tu namanya reda bang. Ni kita sakit, masjid pun tak main.
Hari ni tuan-tuan, hujan tu tak boleh balik tu, tidak belah dah Ustaz. Bang, redha bang. Ada yang sakit, kita boleh mai rumah Allah. Ada yang sihat, alhamdulillah sihat, mai rumah Allah. Ada orang Tuhan bagi sakit, tak mai terus. Tuan-tuan boleh mai dah lagi lutut. Dulu sihat, tak mai juga, tambah sakit. Bang, redha bang. Ada orang, ya Allah Ustaz, suami saya orang teruk Ustaz. Orang nikah berapa lama dah? 26 tahun. Dulu masa menikah hang tengok tak suami hang? Tak. Tak pilih pun. Kan? Tak ada pilih agama. Lepas tu tak nak agama. Mai komplain. Bang, redha lah nak buat macam mana? Bini kita macam tu lah. Suami kita macam tu lah. Ustaz nak buat macam mana? Tengok meluat. Betul apa? Tengok kali bulu hidung terkeluar. Nak buat macam mana? Memang jenis bulu hidung panjang. Redha lah bang. Redha lah kakak. Itu Tuhan bagi. Macam mana nak buat? Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Mana tahu tuan-tuan kita sabar, kita redha, Allah buka pintu hidayah suami kita, isteri kita. Ni anak-anak kita tuan-tuan. Bang, redha. Ada ustaz saya miskin, ustaz susah. Ni saya pergi ceramah di Baling tuan-tuan. Nak cerita. Ceramah hadir 3,000 orang. Kutipan derma 300 ya. Tahu pasal apa? Sekerap seringgit 6 kupang sekilo. Depa mai dengar ceramah, bawa ayak sendiri, makanan sendiri kat anak-anak. Tak ada duit. Ustaz Azhar Idrus mai. Hampir 60,000 di Yayasan Qaryah. Kutipan derma 19,000 kan. Lebih banyak daripada Sebarang Jaya hari tu. Sebarang Jaya pun 30 lebih kan. Nah, 26. Depa 60,000 hadir. Dapat 19,000 lah. Pasal apa? Bawa dengan ayak, dengan makanan. Sebab apa? Nak beli tak ada duit. Sekerap saja nak upang. Upah motong tak lepas. Allahu Akbar. Saya pergi tengok sedih. Dia bagi ceramah ni, bagi duit kata. Nak. Saya tak payah. Dalam hati nak ambil tak gamuk. Ustaz ambil orang tak apa. Ustaz payah. Ambil kok. Boh lah. Dah boh lah bagi. Tak keluar lah. Dah boh dah. Tak boh lagi. Dah boh dah. Takkan nak keluar. Masuk tu. Allahu Akbar. Susahnya. Tu pun tak sedap tuan-tuan. Sebab itu kita alhamdulillah. Tuan-tuan senang ni. Mai boleh mai masjid bang, redha bang. Kalau tak redha, ingat ada Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Abu Talhah dalam satu peperangan, ni cerita akhir tuan-tuan. Berhenti tak berhenti hujan, tetap saya berhenti. Abu Talhah balik dalam peperangan. Ummu Sulaim tuan-tuan, dia sambut isteri dia dengan kasih sayang. Sedangkan anak dia dah meninggal pada pagi tadi, dah dikebumi pun petang. Kita kalau anak mati, bini kita belum sampai lagi keluar daripada kerja, telefon dah. Assalamualaikum, awak dah balik. Abang tahu anak mati. Mampu daripada anak mati. Dia derekah kita balik tuan-tuan, tak ada sampai kita mati. Accident tuan-tuan. Ni duduk berak, bini telefon kan, duduk pejabat. Kita mereka yang tai naik balik. Dengan bini derekah, tai naik balik. Oi tuan-tuan, hang gelak hang tak nikah, yang menikah hang tahu lah. Gelak tuan-tuan. Tu pun nak nikah dua belakang. Ni sampai biasalah sampai dekat rumah, suami akan tanya anak. Betul tak? Nombor dono. Tu sebut tu maksud dia kenal tau. Semua kawan-kawan ni anak-anak orang baik-baik semua ni. InsyaAllah mudah tuan-tuan dengan agama Allah. Biar penghujung kita dengan agama Allah bang. Bang, dia tanya, mana anak kita? Tengok Ummu Sulaim. Bang, anak kita dia main letih, dia penat, dia tidur dengan istirahat yang cukup panjang. Bang, jangan susah hati. Allahu Akbar. Kalau kita tak ada sampai telefon dah, mata anak mati dia tak balik-balik macam mana? Bukan bini apa, bini aku pun lebih kurang lah tuan-tuan. Tergelak apa ni, anak accident sikit, telefon macam parah. Anak bini kita motor anak accident, dua tak malam, dia nak balik ni, nak lekas sampai ibi tengok, Allah, kuku tercabut dia pun. Cerita macam masuk dalam kubur dah tanam dah. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Redha lah tuan-tuan. Mama redha. Bang, dia istirahat panjang bang, jangan susah hati. Dia sambut isteri ni, suami dengan muka ceria. Kita, suami kita sambut ceria tak? Allahu Akbar. Balik kerja pun muka macam jebon. Kita
hak ceria pun Allah Jebon tunggu. Jebon tunggu dah. Nak kona pun tak masuk. Bang, reda lah dapat macam mana bini kita tu 26 tahun dah. Yang tu lah dapat 6 orang anak. Hak muka Jebon tu. Kalau muka tak lawa, mungkin anak pun tak dapat. Tuhan dah bagi dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Hujan lebat tengok. Akhirnya bang, abang pergi mandi bang. Ni Abu Talhah pergi mandi siap. Dah siap. Isteri ni angkat makanan. Dengar reda bang, relax ya. Sedangkan anak mati bang. Saya nak tanya anak mati tuan-tuan, wahai kakak, boleh relax tak? Anak mati oi, saya nak tanya makcik. Walaupun nampak muka saya tak nampak muka makcik. Nampak. Woi, nampak. Anak mati boleh relax. Anak bang. Suami mati memang boleh relax, tapi anak tak ada cari gantinya. Tapi dia relax ya, angkat makanan. Bang makan bang. Makan. Bang, mana yang sedap? Makan bang. Dah makan siap. Kita isteri masak, bukan abang yang sedap. Saya sedap, abang makan. Mana dia sedap? Tu yang bini makan, semua tak sedap. Sebab dia ikut mulut dia, bukan ikut mulut suami dia. Betul tak akak? Nampak dia hangguk betul nampak. Yang hangguk betul apa? Hang nikah benar lagi. Banyak hangguk kan. Ni ikut suami, mulut dia. Kalau sedap, itu namanya nak buat macam mana kita redha lah isteri kita kan. Ni nak abang. Makan bang, dah makan. Habis sedap. Mana anak kita? Bang jangan susah hati, dia tidur dah. Dia istirahat yang panjang. Tengok. Malam tu boleh bersama dengan Abu Talhah. Boleh bersama lagi. Tuan-tuan, bersama dengan suami. Dah habis. Esok semayang subuh, Abu Talhah jadi imam makmumnya Ummu Sulaim. Cium tangan. Bang, ni saya nak tanya abang ni. Ada apa wahai isteriku? Kalaulah kita pinjam barang orang, kita kena bagi balik tak? Abu Talhah kata, kita pinjam wajib bagi balik. Bang, Allah bagi pinjam kita anak, Allah ambil balik. Anak kita dah mati pagi tadi tu, dah ke bumi petang tadi. Bang, anak kita Allah dah ambil untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Saya cerita tuan-tuan, tapi belum tentu. Itu namanya redha bang. Bang, redha lah. Kita ada isteri, ada suami, redha. Kita sakit, redha lah. Mungkin dengan sakit kita ingat Allah. Siapa yang kaya, alhamdulillah, jangan doa miskin. Dia kaya, dia boleh bantu orang. Saya buat mahat tafiz, orang kaya bagi 1.2 juta. 2 juta. Kebanyakan orang Selangor. Siapa orang Selangor ni? Angkat tangan tengok. Dia asal Selangor. Tak mengaku, kedekut nampak. Sebab bukan Selangor. Sajalah awak. Banyak membantu tuan-tuan, alhamdulillah. InsyaAllah bulan 12 ni kita mula operasi anak yatim free. Siapa anak yatim main mengaji dengan saya? Cuma ada 4 orang lagi yang kosong. Mereka kena duduk di mahat tafiz saya selama 3 tahun. Mahat tafiz sukan 3 tahun. Lepas 3 tahun kita ambil baru. Saya nak lahirkan Ustaz Abdullah Khairi Junior. Malam kita dah pentas, kita train macam mana pidato. Tuan-tuan, ramai orang boleh bercakap, tapi tak ramai orang boleh dengar. Betul tak? Tuan-tuan boleh bercakap, adik boleh bercakap dia, tapi belum tentu orang boleh dengar. Macam mana kita nak orang tu bercakap, orang boleh dengar. Kita nak train, dia boleh baca khutbah, dia hafal Quran, dia boleh main bola, dia boleh main badminton, dia boleh main pingpong, dia boleh main archery, memanah. Kita train dengan yuran 140 ya. Makan sehari 3 kali. Duduk insya-Allah 3 tahun. Lepas 3 tahun kita buka sekolah menengah, mereka akan ambil SPM lepas tu, kemudian ambil stamp mana universiti nak masuk, masuklah. Ada 4 orang lagi kosong tuan. Syarat dia mesti baca Quran. Ustaz, anak saya ni confirm UPSR 5A. Macam mana confirm? Ni ustaz percubaan 5A ustaz. Saya ambil Quran, adik baca 1 huruf tak kenal. Saya kata bang, abang balik bang. Pasal apa ustaz? UPSR 5A. Dalam hati saya, anak hang darjah 6 Quran pun tak kenal. Hang ayah apa? Hang ayah apa? Dalam hati saya tak sebut dah. Saya kata abang balik bang. Abang bagi borang. Borang saya tak bagi. Balik bang, abang balik. Abang baliklah bang. Dia balik dengan muka macam Jebon. Tak apa, biar dia marah saya. Tapi dalam hati saya, ya Allah, kau buka pintu hidayah dia, baru dia nak ingat Allah.
umur 12 tahun anak Quran tak boleh baca hari. Sedih bang. Allah Akbar. Baru kita tahu ada orang macam tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul aliyul azim. Kita sambung insya-Allah bulan depan dalam kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Pak Si itu pusat kecemerlangan Asy'ari baru punya saya sekolah. Kita buat keluar produk baru. Dulu kita buat apa nama, jeruk Roselle, tak berlaku tuan. Sekarang kita buat jus Roselle Gloops. Ni Pak Si punya lah. Jadi tuan-tuan, harga RM3 dah. Tapi malam ni special promosi, tuan-tuan 4 botol RM10. Bantulah Mak Tafi saya, insya-Allah. Harga dia RM3. Kalau 4 botol RM10 ada di hujung sana. Tuan-tuan, itulah cara dia kita dapat kumpul hampir 1.2 juta. Jadi bantu insya-Allah. RM10 boleh no. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.